Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bahagia Ustaz pimpinan Masjid Al-Mursyidin Universiti Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim ini, yang bahagia tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, alim-alim ulama, pemimpin-pemimpin Islam setempat, khususnya saudara-saudari sidang hadirin yang berbahagia sekalian. Syukur pada Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat menambah ilmu, dapat menambah amal, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan dan pertemuan ini Allah redha, Allah beri pahala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kita di akhirat nanti. Dan inilah amal bakti, itulah amal takwa, itulah bekalan kita untuk kita kembali ke negara kekal abadi. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah hari yang mana harta dan anak-anak tidak berguna lagi, melainkan siapa yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang sejahtera, hati yang beriman. Hati yang salim itu hati yang bersih, yang selamat daripada sifat-sifat mazmumah, dan juga dia dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Saudara-saudari sedang hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah pada malam ini merupakan kuliah pertama saya di sini, dan ini juga merupakan kuliah pertama saya pada tahun 2014 ini. Karena baru 3 hari sudah saya baru kembali daripada umrah, alhamdulillah, dan inilah baru dapat keluar balik melihat sekejap, barulah dapat bersua dengan saudara-saudari sekalian. Sepatutnya sebelum pergi umrah sudah datang, tapi tak ada kesempatan. Jadi syukur dengan nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini, dan insyaallah minggu depan saya akan kembali ke negeri Sabah, tempat bergelanggang kepada Allah di sana, menyambung amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah kepada kita itu telah Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam satu ayat dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, maknanya Allah perintah kita menyeru manusia. Menyeru manusia ini semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak suruh kita menyeru manusia ini kepada diri kita, atau menyeru manusia ini kepada keluarga kita, atau kepada jamaah, atau kepada persatuan, atau kepada parti. Tapi Allah perintahkan kita semata-mata menyeru manusia ini kepada Allah, tiada lain. Jadi maksudnya berdakwah itu, menyeru itu
semata-mata kepada Allah, tiada yang lain. Bawa manusia itu ke jalan Allah. Ila sabili rabbika, ya kepada Tuhan, bil hikmah, dengan hikmah. Selalu dalam terjemahan Al-Quran kita baca bil hikmah itu kita terjemahkan sebagai bijaksana. Betul lah, ya. Bijaksana pada ayatnya, pada perkataan. Tapi al-hikmah itu bila kita lihat dalam tafsir, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir, ada 9 tafsir yang saya lihat, ya. Salah satu tafsir Ibnu Katsir menyebut bil hikmah itu adalah bil Quran was sunnah. Sementara tafsir-tafsir yang lain menyebut bil hikmah itu adalah bil Quran. Al-Quran tak dapat kita fahami melainkan dengan melihat apa yang Rasulullah SAW buat. Maknanya Al-Quran dan Sunnah. Bawa manusia ke jalan Allah dengan hikmah, maksudnya bawa manusia ke jalan Allah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah itu, dengan menunjukkan Al-Quran dan Sunnah itu. Bila keluar dari Al-Quran dan Sunnah itu bukan lagi bawa manusia ke jalan Allah. Wal mau'izatul hasanah, dengan bimbingan atau tunjuk ajar yang baik. Dalam terjemahan selalu disebut sebagai nasihat yang baik. Nasihat selalunya dengan lisan, ya, tapi bimbingan atau mau'izah itu dengan perbuatan. Tunjuk cara, melahirkan model, sampai orang nampak Islam itu cantik dan indah. Sampai waktu itu bila nampak keindahan Islam, nampak kebenaran Islam, nampak keselamatan Islam itu di hadapan mata, waktu itu kita tak perlu cakap banyak-banyak lagi. Kerana apa? Orang akan jatuh hati dengan Islam, tertarik hati dengan Islam, dan akan terus memeluk Islam yang mulia. Setelah kita bawa manusia itu dengan Al-Quran dan Sunnah, setelah kita tunjukkan contoh tauladan, nampak Islam itu, zahir kebenaran Islam di depan mata, masih ada lagi yang degil, masih ada lagi yang tak mau menerima. Wajadilhum billati hiya ahsan, berbahas, berhujah dengan mereka itu dengan ahsan, dengan baik. Maksudnya apa? Dengan hujah yang benar, dengan akhlak yang baik. Selalu bila debat dia begini, tegang boleh berdebat, namun pun berdebat, berbahas, nak pertahankan, menegakkan kebenaran hujah. Mungkin ya banyak kita berhujah, berdebat dengan orang-orang kafir, dengan orang mereka yang belum Islam, belum beriman itu, dengan hujah yang benar. Tapi hujah kita itu, kita patahkan hujah dia sekaligus kita patahkan hati. Bila patah hati berapa? Bila patah hati, mana orang nak mau terima Islam itu walaupun dia tahu Islam itu benar. Nah, ini yang jadi masalah kita sekarang. Berapa banyak dibuat forum-forum, ya, dipanggil apa? Forum antara akidah, interface forum, supaya dapat memahami Islam itu, dibandingkan dengan Kristian, dibandingkan dengan Hindu, dengan Buddha, dengan ajaran-ajaran lain, supaya nampak kebenaran Islam itu. Selalu kalau berdebat itu, siapa yang menang? Mestilah Islam, ya. Sebab hujah-hujah yang lain itu rapuh, memang tak masuk akal, jadi memang mereka kalah. Tapi hakikatnya, coba kita lihat, makin ramai orang masuk Islam dengan kemenangan itu, atau makin ramai yang meninggalkan Islam, ataupun orang yang belum Islam masuk ke agama-agama yang lain. Kalau di Indonesia, ya, kita lihat mereka buat forum itu, satu stadium dibuat, menang orang Islam, ulama Islam yang berhujah, memang petah, memang hebat. Di belakang kertas, di luar dewan, berapa ramai yang masuk Islam? Tak. Lebih ramai yang keluar daripada Islam, ataupun lebih ramai lagi yang masuk ke agama-agama lain. Itulah hakikat. Dalam isu yang terbaru, ya, sebelum saya masuk perkongsian kita ini, isu kalimah Allah, saya ingat dah habis. Balik-balik muka saya tu, ya Allah, ada lagi. Tak habis lagi. Yang tak habis itu bukan kita bergaduh dengan Kristian, tak.
kita sama-sama Islam kan? Boleh ke tak boleh bagi ini? Mahkamah dah putuskan. Oh, kemenangan bagi umat Islam. Kalimah Allah hanya boleh diguna oleh orang Islam. Itu mahkamah. Ya, dah menang. Hakikatnya ramai tak masuk Islam hasil daripada isu kalimah Allah. Cuba tunjuk saya seorang. Lepas dia keputusan mahkamah dia pun mustihak saya masuk Islam pasal Allah itu hak milik umat Islam. Ada dengar? Cuba kita mungkin saya tak ada. Sedangkan permintaan mereka itu nak masukkan kalimah Allah dalam Bible, sebenarnya itu bola tanggung, tinggal kita nak smash dia. Kerana apa? Kalaulah Bible yang mereka dakwa benar itu daripada Allah, takkanlah tak ada nama Allah dalam. Dia dakwa ni Bible dari Allah. Dari Allah tak ada nama Allah kat dalam. Pelik. Memang pelik. Hari ini baru nak minta masuk nama Allah ke dalam Bible. Tak apalah. Kita bagi tahu dia, itulah menunjukkan bahawa Bible kamu tetap bukan dari Allah. Sebab kalimah Allah tak apa. Kalau dia mendakwa masih benar, kita benarkan masuk kalimah Allah. Apa jadi? Waktu itu kita juga menang. Kita beritahu dia, inilah bukti menunjukkan Bible kamu tidak benar. Kerana boleh ubah. Kalau kita yang benar, mana boleh ubah-ubah? Tak ada nama Allah, ditambah nama Allah. Boleh tambah-tambah. Sepatutnya begitu, sepatutnya kita tak gaduh sama kita. Sepatutnya inilah masa kita nak beritahu rakan-rakan kita yang beragama Kristian itu, inilah masa yang patut kamu fikir bahawa apa yang kamu pegang selama ini tidak benar. Kalau benar Bible itu dari Allah, saya ulang, mestilah ada nama Allah di dalamnya. Tak payah kamu nak minta-minta sekarang. Dan kalau kamu tambah juga nama Allah dalam Bible, itulah bukti bahawa Bible kamu itu tidak benar. Sebab kitab yang benar tak mungkin diubah. Mana Allah turunkan, itulah sampai sekarang. Itulah mukjizat terakhir yang kita masih ada sampai sekarang ini, yaitu Al-Quran. Jadi saudara-saudari yang berbahagia sekalian, perintah menyeru, perintah berdakwah ini Allah dah perintahkan kepada semua, bukan kepada saya saja, kepada kita semua ini. Semua kita yang sudah Islam, yang sudah mengucap dua kalimah syahadah, yang lahir sudah Islam, wajib itu menyampaikan Islam ini, menyeru manusia itu ke jalan Allah. Sama ada mereka yang belum beriman kepada beriman, atau mereka yang belum mau menyembah Allah, sudah Islam tapi masih lalai, masih lagi tidak mau menyembah Allah. Kita ajak mereka supaya kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peranan kita, ini tugas kita yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran, satu kitab yang benar. Jadi bertolak daripada inilah, maka Allah dah perintah kita berdakwah, kita ikut perintah itu. Saya dengan isteri pergi ke pedalaman Sabah, satu tempat yang jauh, namanya Persiangan. Kalau tak ditunjukkan, tak faham ya. Di tempat kita berdakwah selama 2 tahun setengah dah sampai sekarang ini. Mulai bulan 7 tahun 2011 sampailah sekarang ini, lebih kurang 2 tahun lamanya. Dan sepanjang tempoh itu, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah izinkan telah Islam seramai 271. Yang ke-270, 271 saya belum jumpa. Sebab yang mengajar syahadah itu lain. Waktu saya di Mekah, mereka ini sebenarnya berkirim doa, mohon supaya saya berdoa di Mekah supaya mereka dapat hidayah, dapat masuk Islam. Salah seorang yang terakhir, yang ke-271 ini, seorang padri yang berkhidmat selama 20 tahun, ya, yang dah tak sabar lagi nak masuk Islam, tak sabar nak menunggu kedatangan saya. Akhirnya saya minta anak buah di sana
dia akan bawa istri dan anak-anaknya, anaknya 6 orang, jadi semua sekali 8 orang masuk Islam sekali. Jadi bagaimana pula? Ada saudara kita bertanya tadi macam mana berlaku, macam mana kita berdakwah sehingga 271 orang memeluk Islam, dan insya-Allah ramai lagi yang akan Islam selepas ini. Dari bulan 11 dan bulan 7 tahun 2011 itu ataupun bulan Sya'ban tahun 1430 Hijriah, 1432 Hijriah, saya dengan istri pergi ke kawasan ini. Saya tunjuk dia ada anak panah. Kat sini merah, kat sana ada hitam. Ini kawasan yang saya gerakkan ini. Ini namanya Persiangan. Persiangan ini kedudukannya sempadan dengan Kalimantan. Di bawah ini Muslim, di atas ini Sabah. Jadi ia satu kawasan yang sangat jauh, yang kalau kita nak pergi daripada Kuala Lumpur, kita mendarat di Kota Kinabalu, naik kapal terbang, kemudian terpaksa menaiki bas sampai ke Keningau, ya, bandar terdekat Keningau. Keningau kita menaiki pacuan 4 roda sampai ke Sepuluh. Daripada Sepuluh ini kita terus lagi sampai ke Salong. Ini daripada sini dah ikut jalan Loribaru, ya, jalan tanah, jalan bukit-bukit, sampailah ke Salong. Salong ini sudah tak ada jalan lagi, melainkan sungai. Dan kita terpaksa nak pergi ke tempat yang bernama Persiangan ni. Sungai itu terpaksa kita lalui sama ada 5 ke 9 jam. 5 jam waktu air banjir, 9 jam waktu air surut. Yang nampak kita tolak perahu tadi itu waktu kemarau. Ya, bila kemarau, batu-batu banyak, kita terpaksa turun dalam air. Kadang-kadang kita naik perahu, sekali-sekala perahu tak naik. Itulah keadaan perjalanan di sana yang kami lalui selama 2 tahun setengah itu. Berulang alik setiap kali macam itulah. Jadi permulaan kita pergi, sebenarnya kita ada ziarah-ziarah saja. Kita tak ada buat ceramah macam ini. Kalau ceramah macam ni, agak 10 minit boleh lah. Ya, sebab saya belum faham lagi. Sebab saya pergi permulaan di Sepuluh ni, permulaannya pintu masuk ke Persiangan ni, ada satu kampung namanya Kampung Padang, di mana di situlah kita sudah membina sebuah masjid. Di situ mula-mula saya pergi hanya ada 2 keluarga Islam. Alhamdulillah selepas 2 tahun tinggal 2 keluarga lagi belum dan balik. Jadi bagaimana kita buat? Sebenarnya kita hanya berziarah saja. Ziarah bawa makanan. Mengapa bawa makanan? Kerana itu juga Rasulullah SAW. Ada orang tanya, ada orang cakap saya, Ustaz punya dakwah ni macam orang Kristian lah. Oh, Kristian pergi bawa makanan, bawa ubat, jaga, bantu orang, bagi duit. Saya kata, na'udzubillah min zalik. Macam mana kita ikut cara orang yang musuh Allah nak bawa manusia kepada Allah? Kita buat ikut Nabi. Mengapa bawa makanan? Kerana Nabi suruh. Bukan sebab ikut orang Kristian. Kalau dia buat, dia yang ikut kita, tapi kita tak buat. Inilah yang berlaku sebenarnya. Yang selalu sana, mungkin dalam fikiran kita pun masih begitu lagi. Ada orang sabar sih. Ya. Selalu orang akan kata apabila sedengar Sabah, orang akan kata Kristian. Saya kata Kristian tidak. Mungkin satu terkejut selalu kita dengar mana-mana pun pendakwah, mana pun balik ke sini kata Kristian buat pasal sana salib sini gereja suku batu ataupun satu batu 1 kilometer satu gereja. Kuat tak? Kristian tidak kuat, cuma kita je lemah. Saya selalu buat perbandingan, mereka itu macam kereta Volkswagen lama. Minta maaf lah siapa kereta Volkswagen, minta maaf. Bergerak pelan-pelan.
Kita Mercedes, mata apa? Mata kacang, mata belalang. Hebat, cantik, indah, gagah. Hari-hari kita duduk solo. Lepas tu kita cerita, Mercedes satu cantik, kereta kita cantik. Gerak? Tak. Style dia ni menderung-derung aja, bunyi dia gerak, tapi bergeraknya tidak. Yang sana dia bergerak, mana akan sampai dulu? Yang itulah walaupun dia jalan pelan-pelan, dia tak kuat. Enjin lama, dah banyak rosak, spare part pun dah tak ada. Terpaksa tukar lain, kita palsukan, tukar. Kita yang ori ni tak jalan, itu masalah. Masalahnya bukan Kristian kuat, kita yang lemah, kita yang tak kuat. Itu sebenarnya. Kita nak cerita orang lain kuat, nak tutup kelemahan, tak boleh begitu. Mengaku kita lemah, kita tak kuat. Mana ada satu ajaran, satu keyakinan, satu akidah selain daripada Islam yang kuat? Tak ada. Allah dah cerita dalam Quran, dalam surah Al-Ankabut, Allah dah beritahu orang yang bergantung dengan selain daripada Allah itu adalah seperti orang-orang yang bergantung dengan sarang laba-laba, putus itu. Mana ada kuat? Mana boleh kita kata Kristian kuat? Tak boleh. Cuma kita umat Islam yang lemah. Jadi kerana itu kami bawa makanan, ya. Bawa makanan, beras, gula, sardin dalam tin, makanan istimewa orang pedalaman. Sebab harga kita sini RM4 kan, kat sana RM8. Kalau dapat satu tin tu dia sanggup tukar kira. Dalam keadaan kelaparan, ya, makanan tak ada, tak cukup, tiba-tiba orang datang hantar makanan. Kristian datang hantar makanan, sanggup dia masuk Kristian. Tapi kita tak buat itu, kita hantar. Bulan pertama pergi hantar, bulan kedua hantar, bulan ketiga hantar. Benda yang sama, cukup untuk makan satu malam satu bulan. Gula, kopi, bawang pun kita bagi sekali. Kira boleh masak, cukup. Pergi bulan pertama dia akan ucap terima kasih. Kami pergi setiap rumah, semua rumah kita pergi, majoritinya Kristian ataupun tak ada agama. Yang Islam ada seorang. Jadi majoriti di kawasan itu, mana-mana rumah-rumah kita pergi pun memang rumah orang Kristian. Di dinding mereka semua ada gambar Yesus. Yang itulah kita pergi, kita ziarah, kita bagi. Kali pertama kita ziarah, bagi makanan, dia ucap terima kasih. Sebab apa terima kasih? Biasa NGO datang sekali, 10 tahun tak datang, tak tunggu datang lah. Dengan gas tahun, 2 tahun, 10 tahun pun tak tunggu datang lagi sebab jauh. Bukan setakat jauh, kebanyakan yang pergi ke sana akan kena sihir. Itu yang orang tak sanggup, balik-balik sakit, ya. Itu yang tak sanggup. Jadi pergi kali pertama, dia ucap terima kasih, balik sakit-sakit tu kan. Bulan kedua pergi lagi. Sebab sihir mereka ni yang saya faham daripada dulu, sumpahnya mudah saja. Kalau kamu benar, kamu hidup. Kalau kamu salah, kamu mati. Kalau dah tak datang, tu matilah. Tapi kita datang lagi, bagi tahu saya masih hidup. Bagi lagi makan. Datang bulan ketiga, dia tak bagi kita balik. Duduk dulu, dia nak tanya. Dia kata, Tuan, apa tujuan Tuan datang? Saya beritahu, kami datang untuk mencari saudara. Dia kata, mana boleh, kami orang Murut. Sana kebanyakannya bangsa Murutnya. Tuan orang Melayu, orang Semenanjung, mana boleh jadi saudara? Saya beritahu, saudara yang kita cari ini sebenarnya adalah saudara Islam. Siapa saja yang Islam, itulah saudara kami. Wajib kami datang, kami bantu, kami lihat kebaikan, lihat sakit demam dia. Dan daripada sanalah mereka terdiam menggali, terfikir dan minta nombor telefon. Kita pun bagilah telefon, ya. Waktu itu bukan ada lain sana. Kawasan sana tahun 2011 itu tak ada lain.
ada sikit-sikit. Bila dia call, mereka tinggal. Macam itulah. Jadi bila saya balik ke Kuala Lumpur, mereka akan telefon. Ada yang telefon, pergi bandar, telefon, tanya Ustaz bila nak datang. Dah ada beza. Dulu panggil Tuan, sekarang dah panggil Ustaz. Saya tanya kenapa? Dia kata kami nak jadi saudara. Dia tak beritahu dia nak masuk Islam. Dia hanya beritahu kami mau jadi saudara Ustaz. Jadi saya dapat faham di situ bahawa hati mereka sebenarnya sudah mau Islam. Lalu saya datang, dia datang, bercerita dengan dia, beritahu dengan dia, kalau kita nak bersaudara, hendaklah kita bersaudara dalam Islam. Waktu itu barulah mereka bertanya, apa itu Islam? Barulah kita beritahu mereka, Islam itu kamu mengaku Allah itu Tuhan, kamu mengaku Nabi Muhammad itu Rasul. Maka Islamlah. Kita tak ada hukum iman, hukum Islam, tak ada. Ya, orang baru nak masuk Islam ni jangan kita beratkan dengan berbagai-bagai persoalan. Ya, saya pernah tengok orang nak mengislamkan orang yang 1 jam dia ceramah. Dia syarah rukun iman, nak rukun Islam ni, syarah satu-satu. Soal siasat lagi, kenapa kamu nak masuk Islam? Memang patutlah kan? Kenapa dia nak masuk Islam? Pasal dia tak pernah kenal orang itu. Tapi kita dakwah dia daripada awal, kita memang dah kenal. Dah tahu daripada dia belum mahu dengan Islam, akhirnya jinak hatinya dengan Islam, mahu menjadi saudara dalam Islam, barulah kita cerita dia apa itu Islam. Islam itu kamu mengaku Allah itu Tuhan, kamu mengaku Nabi Muhammad itu Rasul. Waktu itu barulah kita beritahu Allah yang sebenar. Sebab di sana kalimah Allah dah biasa. Di Borneo, di Sabah, Sarawak, ya, kalimah Allah itu tiap-tiap minggu disebut dalam gereja, dalam sembahyang, dalam doa, ya, disebut. Dalam kitabnya, Alkitab itu ada kalimah Allah. Cuma kita hanya perlu perkenalkan kepada mereka siapa Allah yang sebenar. Qul huwallahu ahad. Allah Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Sebab mereka sebenarnya Kristian dia meminta pada yang lain, bukan minta pada Allah. Dia minta pada patung. Ya, kalau kita pergi Ipoh, gereja yang besar-besar tu dia ada patung warna putih. Patung putih itu patung yang perempuan itu namanya Hannah. Hannah ini nenek Nabi Isa, mak kepada Maryam. Ayat itu Badri bagi tahu siapa berdoa di situ menirap, ya, tangan sebelah poket, letak ada tabung kat kaki patung tu. Lagi banyak kau masukkan duit, lagi kau doa. Minta dengan patung, bukan minta dengan Allah. Minta ampun bukan dengan Allah, minta dengan Badri. Jadi kita perjelaskan pada mereka Allah tempat meminta. Tanpa kita ceritalah patung ke Badri, kita tak cerita. Tak sentuh langsung hal agama. Kita cerita hal. Itu sepatutnya. Dalam kita berdakwah pun kita ceritakan kebenaran, bukan cerita yang kebatilan. Sekarang ini saya buat contoh, ya, isu Syiah. Kita cerita pasal Syiah. Detail tentang Syiah itu kita cerita. Tapi mana antara ulama kita cerita detail tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tak. Akhirnya anak-anak muda ni semua mudahkan dia Syiah ni macam bagus. Senang nak kahwin. Bohong dapat pahala, bunuh orang dapat pahala. Nampak? Yang benar kita tak cerita, kita cerita yang salah. Sebab itu dalam kita berdakwah, kita terang pada orang, terang pada yang Kristian, terang yang benar pada. Yang salah tak payah cerita. Dia akan tahu yang dia bawa selama ini memang salah. Sebab dia lebih tahu, sebab salah tu dia yang buat. Kita hanya cerita kebenaran. Allah Esa, maknanya Allah itu bukan 2, bukan 3, bukan berbilang-bilang. Allah tempat meminta, maknanya dalam Islam kita tidak minta kepada selain daripada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tak beranak dan tak diperanakkan. Maksudnya bukan macam yang kamu faham selama ini. Isa itu anak Tuhan, otomatik dia Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi setelah kita cerita begitu, dia faham, dia dapat terima.
barulah dia bertanya, Ustaz, macam mana nak jadi Islam? Waktu itu barulah kita beritahu mereka setiap rumah ada pintu. Pintu Islam itu mengucap 2 kalimat syahadah. Jadi kita tunjukkan pintu. Ajarkan 2 kalimat syahadah bila mereka sudah Muslim. Itulah keadaan. Jadi saya tunjukkan حمل الإسلام
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على حي على حي على حي على الله أكبر، لا Alhamdulillah. Klip video yang kita lihat tadi itu gambaran awal yang saya ceritakan tadi. Mula-mula kita berziarah, begitulah pergi tiap-tiap rumah, ya. Nah, sampailah mereka itu sudah mau Islam, sudah mau beriman, mau mengucap 2 kalimat syahadat. Gambar yang kita lihat tadi itu tahun pertama, ya, yang tahun pertama. Alhamdulillah, mereka yang belum sampai setahun Islam itu kita tak biarkan, kerana sebaik saja mereka Islam, mereka itu umpama biji benih yang baru nak tumbuh. Ibarat pokok, biji benih yang baru tumbuh itu perlu kita siram, perlu kita
baja, perlu kita gembur, perlu kita pagar, perlu kita bunuh racun musuh-musuh. Barulah dia akan tumbuh subur sampailah dia melahirkan buah-buah yang baik. Yang berlaku sekarang ini banyak yang kita sadar, ya, banyak pendakwah berdakwah sampai orang masuk Islam, alhamdulillah. Tapi lepas syahadah tinggal, ya, lepas syahadah tinggal. Jadi itu yang berlaku di kampung yang saya tunjukkan ini. Ya. Nah, ini namanya Kampung Padang yang ada jambatan gantung yang paling panjang di negeri Sabah, sepanjang 400 meter, ya, 4 kali sambung. Jadi di kampung inilah yang saya kata mula-mula saya pergi dulu ada 2 keluarga Islam dan kebanyakannya tak tahu mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka dah masuk Islam 3 tahun. Ya, mereka masuk Islam 3 tahun. Bila kita datang tak tahu mengucap syahadah. Logiklah. Kerana apa? Kalau kita pun tak pernah tahu tentang Islam, tiba-tiba orang ajar kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita pun masuk Islam. Sekali itu boleh hafal? Tak mungkin lah. Ya, memang tak hafal. Kalau bahasa kita mungkin boleh, ya, di bahasa Arab tak. Jadi begitulah keadaan mereka tertinggal. Ya, dah masuk Islam, tinggal. Jadi oleh kerana keadaan yang begitu, kita syahadahkan semula. Walaupun begitu kita tak masuk mereka yang sudah Islam itu dalam jumlah 271 ini. Tak masuk. Yang 221 ini yang benar-benar daripada belum Islam, baru dia masuk Islam. Jadi mereka yang sudah Islam itu kita tak biarkan. Kerana apa? Kerana kita mengikut apa yang Rasulullah SAW ajar pada kita. Berdakwah macam mana pun mesti ikut Nabi. Tak boleh kita kata cara kita sendirilah, tak boleh. Tak boleh kita kata zaman Nabi dengan zaman kita lain, maka kita pun guna cara lain. Tidak. Prinsipnya tetap sama. Bawa manusia kepada Allah. Bila manusia itu mau beriman, ajar dia solat. Bila dia mau beriman, barulah ajar dia hukum-hukum yang lain. Adalah orang tanya saya, Ustaz, kenapa banyak sangat gambar ada orang? Minta maaf lah. Ya. Kenapa tak pakai hukum dulu bawa ajar syahadat? Selalu sangat orang tanya saya minta maaf, mereka itu belum Islam. Yang dah Islam pun tak pakai hukum. Mereka itu belum Islam. Tapi sebaik saja mereka mengucap syahadah, kita tak tangguh. Dia sendiri minta saya tolong terus pakai. Kita pakaikan, kita ajar dia. Yang lelaki terus pergi ambil wudu, terus belajar solat. Lebih lagi dalam keadaan sekarang ini, kadang-kadang saya syahadah, saya cari-cari data. Dah ada tak pilih air tengah belajar wudu? Siapa aja saudara dia yang baru 3 minggu masuk Islam? Bukan orang lama, orang baru juga, tak sampai sebulan, tapi dah boleh mengajar. Dan keadaan inilah yang Nabi buat, yang Nabi didik para sahabat dulu. Dia masuk Islam, dia dakwah orang, keluarganya pula masuk Islam, dia mengatakan apa yang Nabi ada, dia ada. Begitulah keadaan. Jadi keadaan itulah yang kita ulang kembali. Ikut Nabi, berdakwah ikut Nabi. Jadi langkah-langkah berdakwah pun Rasulullah SAW dah tunjuk kepada kita. Waktu Rasulullah menghantar Sayyidina Mu'az bin Jabal pergi ke Yaman, lebih kurang masuknya, ya saya bawa mafhumnya saja, hadisnya boleh tengok di skrin. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Mu'az, wahai Mu'az, sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan ramai Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Ya. Ajaklah mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mengaku Allah itu Tuhan, mengaku Nabi Muhammad itu Rasul. Dan kalau mereka taat, ajaklah mereka itu beritahu Allah mewajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Lepas mereka taat solat 5 waktu sehari semalam, beritahu mereka bahawa Allah mewajibkan zakat, yakni ambil sebahagian harta dari orang kaya mereka, beri kepada orang miskin di kalangan mereka. Lebih kurang begitulah hadisnya. Sebab hadis ini banyak sanad, banyak riwayat yang diriwayatkan oleh semua ulama-ulama hadis. Muttafaqun alaih. Sepakat semua. Cuma lafaznya lain-lain. Jadi kalau begitu,
itu yang Nabi tunjuk. Selepas saja kita berdakwah, selepas saja orang itu beriman, selepas saja dia mengaku Allah Tuhan, mengaku Nabi Muhammad itu Rasul, yakni mengucap 2 kalimat syahadah, ajar solat. Lepas saja mereka Islam, kita ajar solat. Mula-mula 3 orang itu, ya, kita tumpang rumah. Rumah waktu itu rumah ni lah, rumah yang kita tunjuk ni. Ini pada tahun 2011 mula-mula kita pergi. Ini di rumah kecil di bahagian bawahnya waktu itu. Di situlah kita mendidik mereka semua. Mula-mula 3 orang saja lelaki, yang lain itu perempuan. Perempuan biasa ramai lagi. Kemudian semakin hari dan makin ramai masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam. Akhirnya penuh rumah itu dah tak muat. Isteri saya mengajar di dalam, saya mengajar di luar. Waktu itu kami 2 orang, anak-anak pun tak ikut. Daripada sanalah timbul, bila dah penuh sangat, mereka sendiri bercakap bahawa kita perlukan sebuah masjid. Dan timbul perancangan nak membina sebuah masjid. Baru Islam tu, baru sebulan 2 bulan tak lama, tapi dah berfikir nak buat masjid. Daripada situ kita pindah ke sebuah dewan. Dewan itu besar juga, 60 kali 40. Ya. Tapi ruang yang boleh kita gunakan 60, 40, 20 dia tak banyak. Ya. Jadi ruangan itu pun penuh. Kali pertama kita mengajar solat di situ seramai 80 orang datang. Jadi dah penuh. Ya, saya jadi imam di depan. Yang paling belakang sekali muslimatnya di belakang pintu. Dekat pintu belakang dan keluar. Jadi daripada sana kita fikir macam mana kita nak bangunkan masjid ini sebab makin hari makin ramai yang memeluk Islam. Akhirnya kita buat satu keputusan bina masjid sendiri. Sebab saya beritahu mereka, kalau kamu bina masjid kamu sendiri, kamu akan solat di dalam. Tapi kalau kamu biar orang lain bina untuk kamu, tak lama 3-4 bulan boleh lah. Ya, lepas tu makhluk lain lah akan duduk dalam. Selalu kita jumpa banyak masjid-masjid dalam Sabah yang dah lama-lama waktu keislaman, ramai-ramai dulu nak dibina tahun 70-an. Bila kita pergi dah tumbuh dalam keliling, masuk dalamnya dah memang lembut, yang ada najis kambing, najis anjing. Siapa jadi imam, jadi makmum, kita pun tak tahu. Itu yang berlaku. Jadi kita tak mau berlaku. Sebab itu kita galakkan, saya galakkan mereka bina masjid sendiri dan mereka bersetuju. Dari sanalah kita mengurangi langkah, cari dana sikit, dapat RM1,000 mula. Ya. Daripada RM1,000 itulah kita beli satu chainsaw lah berkati enjin tu. Cat dari Cina RM200. Murah lah. Beli makanan, beli minum. Untuk sebulan mereka berada dalam hutan, tebang kayu bakar. Ya. Daripada sanalah mula terbinanya sebuah masjid. Alhamdulillah sekarang dah siap, namanya Masjid Asy-Syahad. Jadi saya nak tunjuk mereka membina masjid itu, masuk hutan sebulan, duduk dalam hutan, ya, balik hari Jumaat saja. Sebab kita wajiblah solat Jumaat walaupun tak cukup orang. 5-6 orang pun kita buat solat Jumaat. Macam mana? Sah? Tak sah. Tak sah. Kita mazhab Syafi'i kan, kita tak sah. Kita buat khutbah macam solat Jumaat, solat Zuhur. Sebab kita nak didik, nak mengajar, nak tunjuk hari Jumaat orang Islam ada sembahyang. Sebab mereka sebelum tu Kristian tiap hari Ahad ada. Mana boleh kita biar Islam tak dengar? Ya, Allah peruntukkan hari Jumaat untuk orang Islam. Hari besar, hari kebesaran umat Islam. Jadi kita buat, kita tunjuk. Sebab mereka ini semua kena tunjuk. Tak boleh kita cakap. Jadi daripada sanalah mereka masuk hutan, tebang kayu, angkat kayu itu 2 batu jauhnya daripada dalam hutan. Sebab kayu yang besar-besar dalam hutan, tengah hutan. Turun bukit, naik bukit, baru sampai ke luar sebatang-sebatang. Daripada situ naik lori. Lori itu dibawa sejauh 20 km baru sampai ke kampung ini. Di kampung ini barulah diangkut pula sejauh setengah kilometer sampailah ke tapak masjid. 400 meter daripadanya adalah melalui jambatan gantung yang goyang-goyang. Jadi saya nak tunjuk bagaimana
mana saudara-saudara baru kita yang kita panggil mu'alaf ini yang baru memeluk Islamnya tak sampai setahun, ada 5 bulan, ada 6 bulan, ada 23 hari, malah ada yang belum Islam waktu itu akhirnya masuk Islam. Mereka berusaha bersama-sama membina masjid mereka sendiri.